Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tanda pelajar, kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-85, babu hifzis sir. Babu hifzis sir, bab pada menyatakan kewajipan menjaga rahsia. Kita hari ini ada orang jaga rahsia ke tidak? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada hari Jumaat 26 Syaban 1442. Apa makna menjaga rahsia? Iaitu suatu perkara yang tidak boleh kita dedahkan kepada orang. Bukan semua benda kita boleh dedahkan kepada orang. Bukan semua benda kita boleh cerita kepada orang ataupun kita tayang kepada orang. Maka itu yang dikatakan sir ataupun rahsia. Yang dikatakan sir ataupun rahsia itu sebab bukan semua benda kita boleh cerita kepada orang. Bahkan ada kalanya kita nak buat satu-satu perkara itu kita dianjurkan supaya apa? Supaya rahsiakan perkara yang tersebut. Ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudah. Hendaklah kamu tolong untuk menjayakan misi sesuatu perkara yang kamu nak buat itu dengan apa? Dengan kitman, sembunyikan benda tu. Jangan cepat asyik duk tular saja segala benda, maka orang akan cantas kita mudah. Kita buat secara perlahan-lahan, jangan gopoh, jangan dedah rahsia. Kalau dah berjaya baru kita cerita kepada orang. Tak berjaya, jangan. Ini masih lagi dalam bentuk strategi ataupun dia panggil sir. Sir itu mana rahsia. Sir, rahsia. Dalam ayat ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bawa kepada kita satu ayat. Satu je ayat. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, kerana janji itu akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita nak faham? Bab ini menjaga rahsia. Ayat Quran yang dibawa oleh Imam Nawawi suruh penuh janji. Bagaimana? Kata di para ulama tadabbur, tanda ni pelajar. Dalam matan tu dia ada matan ayat je. Ya'murullahu subhanahu al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita orang beriman supaya menunaikan apa yang kita janji. Kita buat perjanjian, kita kena laksanakan, kena tunaikan. Kerana setiap perjanjian itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik. Apakah munasabah? Orang panggil kelogikannya. Ayat ini duduk dalam bab menjaga rahsia. Apa sebab? Ini pentingnya kita belajar. Maka kata ulama, wa munasabatul ayah lil bab, sebab an-sirra, rahsia kita ni, iaitulah kita dah janji dengan kawan kita, ini perkara rahsia. Menik mesyuarat kita ni, dia tulis cop atau rahsia. Bila kita rahsia, kenapa kita snack gambar, pergi tular? Ini dipanggil orang tak jaga rahsia. Orang yang tak jaga rahsia bermakna orang yang tidak jaga perjanjian. Tidak jaga perjanjian, ini sangat berbahaya di dalam Islam. Maka menjaga rahsia duduk di bawah umum ayat al-ahd, aufu bil ahdi, jaga perjanjian. Baiklah para pelajar sekalian,
Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah bawa kepada kita berapa hadis? Satu, hadis yang pertama. Satu, dua, tiga, empat hadis. Kita pergi pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama nombor 685. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Maksud dia, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling hina di sisi Allah, dengar ni, di antara makhluk yang hina di sisi Allah Azza wa Jalla ialah pada hari kiamat, ialah seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya dan istrinya bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia, isteri atau suami, menyebarkan rahsia mereka. Ini dia panggil manusia yang paling jahat. Allahu Akbar. Manusia yang paling jahat. Benda tu benda rahsia, hanya hubungan di antara suami isteri. Ada seorang ustaz ni, dia kata benda amalan yang paling ikhlas, dia kata, sebab tak ada siapa tengok. Tak ada siapa tengok. Tiba-tiba boleh dia pergi cerita dengan orang apa yang dia buat. Lebih jahat, lebih hina lagi, suami yang rakam, buat rakaman, dia sebarkan video. Ni jahat. Sekarang ni berlaku benda ni. Isteri ke suami masing-masing ada niat tak baik, niat buruk, niat jahat, dia pergi rakam. Suami duduk tidur ke isteri tidur dekat-dekat. Kemudian bila dia kelahi bila dia balas dua tu, dia ugut, "Mu kalau tak bayar kepada aku sekian-sekian, aku akan sebarkan video ni." Subhanallah. Ini manusia celaka atas dunia, akhirat kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Nabi sebut min asyarrin nas, manusia yang paling jahat kedudukannya, yang paling buruk tempat duduknya di neraka nanti. Siapa dia? Pada hari kiamat, laki-laki atau perempuan yang mendedahkan rahsia perhubungan suami isteri, yang hidup cerita kepada orang. Ni apa cerita belaka? Ada kalau hak kuat tegak macam mak ni, kalau hak lembek pula bahasa Pak Haji tu kain buruk dah. Macam kain buruk, dia kata. Maknanya tak ada apa benda. Ini semua ni benda-benda jahat, benda-benda yang tidak baik, maka jangan disebar-sebarkan. Baik. Allahu Akbar. Jadi ada satu cerita, zaman Nabi SAW ni ada orang lelaki dan perempuan duduk cakap-cakap. Faqala la'alla rajulan yaqul ma yaf'alu bi ahli. Boleh jadi orang itu duduk cerita apa yang dia buat dengan isteri dia, ataupun perempuan cerita apa yang dia buat dengan suami dia. Maka ada sahabat kata, "Ya Rasulullah, memang dia buat tentang seks, tentang masalah ini." Qala fala taf'alu. Nabi kata, jangan buat. Fa innama zalika min mislu syaitan. Siapa dia cerita benda yang berlaku di antara suami isteri, maka orang itu seperti kehidupan syaitan. Laqiya syaitanah fi tariqin faghashiha wan nas yanzurun. Syaitan sama syaitan berjumpa tengah jalan, dia buat kerja, orang pakat tengok. Sekarang ni banyak ni syaitan-syaitan manusia ni. Tak malu apa ni? Orang-orang putih ke orang hitam ke? Kalau kita duduk di airport, Allahu Akbar, macam kambing yang buat. Apa kera? Orang Kelantan kata macam kera. Kera ni monyet, monkey. Tak tahu malu, tak tahu apa. Ini manusia yang sudah hilang kewarasan. Dia dengan kambing dia lebih kurang je. Bukan kambing jauh lagi pada dia. Baik, itu yang pertama, hadis yang menceritakan tentang pada masa ini. Jadi
menyebarkan cerita ini sama ada melalui tulisan ataupun lisan ataupun gambar video, semua ni adalah perbuatan mungkar sebab dia menyebabkan orang lain, orang yang tengok ni nak buat. Pada itulah di antara salah satu daripada punca ana diminta supaya dibentang satu kertas nota ceramah, tajuk dia berlakunya anak-anak zina ni, lahirnya anak zina, mana berlakunya perzinaan tu punca daripada kesilapan daripada pihak awal lagi, daripada didikan keluarga salah. Di antaranya tersebarnya video-video lucah sekarang ni. Allah, dalam video, dalam handphone, dalam telefon, dalam habis semua benda. Kadang-kadang dia rempuh masuk, keluar video-video yang pelik-pelik, nak menega ubat kuat, tapi dia tunjuk benda yang ajaib. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah, hasil daripada perbuatan jahat tangan manusia. Hasil daripada perbuatan jahat siapa? Tangan manusia. Ini yang kita kata sangat berbahaya, jangan disebarkan. Baik, hak tu, hak video jahat tu memang dia nak enak. Hak suami isteri ni kenapa jadi penjahat? Pergi duk cerita rahsia kita kepada orang, jangan. Hadis yang kedua dalam bab kita ini hadis 686. Wa an Abdullah bin Umar anna Umar hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Uthman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar qala sa'anzuru fi amri falabistu layaliya thumma laqiyani faqal qad badali alla atazawwaja yaumi hadha. Tengok terjemahanlah panjang ni. Daripada Abdullah bin Umar, dia cerita apa yang berlaku kepada bapa dia sendiri, Umar bin Khattab. Ketika puteri Umar, nama dia Hafsah. Hafsah menjadi janda. Maka Sayyidina Umar berjumpa dengan sahabat karib dia, Uthman bin Affan. Lalu dia menawarkan Hafsah kepadanya. Uthman, kalau kamu nak, aku nak kahwinkan Hafsah denganmu. Simple orang dulu, tak ada apa-apa. Maka Uthman menjawab, saya akan pertimbangkan urusanku ini. Sabar dulu, saya fikir dulu. Sebab apa Uthman tak mudah-mudah nak terima? Sebab isteri dia anak Nabi, isteri dia anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bimbang, takut ada masalah apa-apa, kan? Selepas itu aku mendiamkan diri beberapa malam. Umar kata, aku duk tunggu Uthman nak jawab. Kemudian Uthman menemuiku dan berkata, maaflah Sayyidina Umar, saya tidak mahu bernikah saat ini. Saya tak mahu kahwin. Sebab ni isteri anak dia isteri Nabi, anak isteri dia terbalik. Isteri dia anak Nabi. Jadi macam mana aku nak kahwin ni? Dah. Kemudian tengok ni Umar apa jadi pula. Bila Uthman tak mau, falaqitu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Fasamata Abu Bakr falam yarji' ilayya syai'an. Fakuntu alaihi awjada minni ala Uthman fakuntu alaihi awjada minni ala Uthman falabistu layali thumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iya. Baik, kita terjemahan pendek-pendek sedap. Bila Uthman tak mau, Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, Abu Bakar, jika engkau mau, aku akan kahwinkan engkau. Kahwin kamu dengan siapa? Dengan Hafsah binti Umar. Sayyidina Abu Bakar berdiam diri, tak respon, tak jawab apa. Abu Bakar pakai senyap. Pakai senyap, dia panggil senyap, tak kata nak, tak cakap tak mau. Payah lagu tu.
tidak memberikan apa-apa jawapan kepadaku. Kata Umar, maka membuatkan aku menjadi lebih tersinggung kepadanya berbanding Uthman. Uthman jawab, Abu Bakar bakal senyap. Ingat ni kita ni, kalau kita tak nak apa-apa orang nak bagi, jawab, saya tak mau lah. Minta maaf Syekh, tak mau. Jangan buat senyap gitu, payah. Sama juga kadang-kadang kita bagi jemputan ke apa dalam grup kita. Kalau tak nak, jawab, maaf saya tak pergi, saya tak pergi. Ni pakai senyap ni. Tak tahu apa, angkat tangan pun tidak, bawah tangan pun tidak, jadi tak tahu jawapan. Bisu dia panggil. Selepas aku mendiamkan diri beberapa malam, Abu Bakar pun tak kata apa. Dia rasa kecil hati daripada Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Nabi minta Hafsah. Maka aku pun terus menikahkannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, dengar ni, Abu Bakar mari jumpa Umar, baru dia bercakap. Dia kata apa? Umar, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji' ilaika syai'an. Umar, boleh jadi engkau ni tersinggung saat menawarkan Hafsah kepadaku, aku tak jawab. Boleh jadi mesra tidak? Sedap juga Sayyidina Abu Bakar tanya kawan dia. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, ya, aku rasa hati kamu. Kamu apa? Abu Bakar berkata lagi. Dia kata apa? Fa innahu lam yamna'ni. Dia kata Umar, sesungguhnya tidak ada yang menghalangku menerima tawaran itu, akan tetapi aku telah mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama Hafsah. Oleh kerana Hafsah ni sudah jadi janda, maka Nabi sebut untuk nak mendekatkan dua sahabat besar, Abu Bakar dengan Umar, maka dia sebut nama Hafsah untuk dijadikan salah seorang isteri dia, supaya Umar lebih rapat kawan bapa mertua. Masya Allah. Uthman sudah rapat. Uthman sahabat menantu. Ini rapat dia. Oh, barulah Sayyidina Umar tahu. Akan tetapi, sedang aku tidak mahu. Ni bak kita ni. Abu Bakar kata, falan akun liafshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedang aku tidak mahu memperluaskan, membuka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku tahu, tapi kalau aku cerita kepadamu, bermakna aku dedahkan rahsia. Kita sebagai seorang beriman, kita kena jaga kerahsiaan. Jangan mudah nak cerita semua benda kepada orang. Jangan. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mengambil Hafsah sebagai isteri, nescaya aku akan menerima tawaran yang kamu beri tadi. Hadis ini rawahul Bukhari. Baik para pelajar sekalian, tanda. Hadis ini menceritakan kepada kita harus bapa, wali ataupun keluarga isteri perempuan menawarkan anak perempuan dia kepada orang-orang yang baik. Orang Melayu tak boleh. Dia kata apa? Dia kata pergi cari timba. Gapo lagi? Gapo lagi apa? Pergi cari timba, apa tu? Gelah cari sudu. Apa? Itu semua tu tak boleh pakai. Ni, dalam hadis ni tengok Sayyidina Umar buat, Nabi tak larang. Abu Bakar pun tak larang. Yang kedua, yang penting kita cari calon-calon yang kita nak beri itu yang orang baik. Orang yang kita pilih. Rugi kalau tak buat nantu orang ni. Barulah baik. Yang kedua, kelebihan kita manusir, menyembunyikan rahsia dan menjaga kerahsiaan. Baiklah. Yang ketiga, kalau kita ada rasa kita ni sahabat kita terkilan dengan kita, ataupun terasa hati, orang kata seru hati, elok kita pergi jumpa dengan dia, maklumkan dia.
Satu kes peristiwa. Sahabat kita ni balik daripada Kuala Lumpur, dia telefon ana, dia kata saya nak jumpa ustaz. Ana pada waktu itu ada masalah. Dia panggil kuarantin Kendiri. Sebab kita pergi satu tempat ada orang positif kat situ COVID. Jadi kita dinasihatkan supaya buat coteng hidung ni, swab test, kemudian jangan pergi mana-mana. Jangan campur dengan orang. Jadi bila kawan ni minta nak ziarah, saya kata tak boleh ziarah ni tengah malam ni. Dia kata malam apa ni, baru pukul 10. Kata boleh. Bila habis waktu tempo, ana telefon semula kepada sahabat kita ni. Dia kata ya betul sungguh. Memang nak terasa hati malam tu, sebab saya niat daripada nak balik KL tu, niat dah nak ziarah Abu Anas, tiba-tiba tak dapat. Ada kat rumah tak nak buka pintu. Bila ini pentingnya, bila kita ada masalah kita beritahu. Ana tanya dia, rasa hati tak? Memang rasa kecil hati, rasa kecewa, rasa macam-macam, tapi setelah dimaklumkan, oh barulah iza urifas sabab batalal ajab, kata orang Arab. Bila dia tahu sebab, maka hilanglah kepelikan. Pelik dia ni, tak pernah buat macam ni, biasa tak ada, tak terima tamu gini. Elok kita beritahu. Tapi kalau kita beritahu awal, orang tular pula kan. Masalah. Allahu Akbar. Masalah kita. Kena pakai geleping sini. Berapa kali dah kita kena pakai. Allahu Akbar. Musim ni awal janganlah berani-berani, kita sabar. Duduk capur dengan orang slow-slow kan. Baiklah. Kita pergi pada hadis yang ketiga dalam bab kita ni. Ingatkan boleh dua bab, tak boleh dah. Hadis yang ketiga nombor 687. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu fa aqbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi ma tukhti masyuha min mashyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban bibnati thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi thumma sarraha fabakat bukaan shadidan. Allahu akbar. Falamma ra'a jazaha sarraha athaniya fadhahikat faqultu laha khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bis sarair thumma anti tabkin. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat ma kuntu. Ni kita naknya sini. Ma kuntu liufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Tengok terjemahan, kalau tidak jadi panjang. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah cerita kepada kita, pada suatu hari ketika para isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di sisinya, mana duduk dekat Nabi, ramai-ramai duduk situ, tanpa ada seorang pun yang tidak hadir ketika itu. Maknanya semua isteri ada belakang. Tidak lama kemudian datanglah datanglah Fatimah. Ini tadi hadis lain, ini hadis Fatimah. Datanglah Fatimah radhiyallahu anha dengan berjalan kaki. Cara berjalannya kelihatan sama seperti ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan, gaya dia berjalan itu macam ayah dia, anak dia kan. Ketika melihatnya, bila Nabi tengok Fatimah datang, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyambutnya. Dia kata apa? Marhaban bibnati. Selamat datang wahai putri yang disayangi. Kita dengan anak kita, tengok anak kita datang, kita kata marhaban bi waladi, marhaban bibnati. Kan? Kita kena sambut kedatangan dia. Jangan main, "Hai budak ni." Anak tengok abah balik suka dia, tiba-tiba ayah dia kuih kaki dia jauh. Bos saya, aku baru letih balik lah. Itu bukan cara Nabi kita didik anak. Kena sambut dia. Allahu Akbar. Maka baginda menyambutnya dengan mengucapkan marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku yang tercinta. Mari sini.
Setelah itu baginda memperselakannya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Aisyah pun tak ingat. Lalu baginda membisikkan sesuatu kepadanya. Nabi kita bercakap. Sehingga Fatimah menangis tersedu-sedu. Allahu Akbar. Bintun Nabi terbeki. Ketika melihat kesedihan hati Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan lagi sesuatu kepadanya sehingga dia tersenyum gembira. Apa dia bisik dengan ini? Lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keistimewaan kepadamu dengan membisikkan suatu rahsia di hadapan para isteri sehingga kamu menangis." Sedih. Setelah baik. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berlalu dari tempat itu, aku pun bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sebenarnya apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu dalam bisikan tersebut?" Nabi kata apa? Dia bisik, kamu menangis. Bisik yang kedua, kamu senyum. Apa dia? Aisyah nak tahu rahsia. Fatimah menjawab, Masya Allah, "Wahai Ummul Mukminin," dia panggil makcik dia dengan gelaran Ummul Mukminin. "Ma kuntu liufsya." Fatimah kata, sesungguhnya aku tidak akan menyebarkan rahsia yang telah dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Aku tak akan dedahkan rahsia itu, rahsia aku dengan bapakku. Allahu Akbar. Marhaban bibnati. Aisyah berkata, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, maknanya Nabi kita sudah wafat, sekali lagi aku menghampiri Fatimah seraya bertanya kepadanya, "Wahai Fatimah, aku hanya ingin bertanya kepadamu tentang apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu yang dahulu, yang mana kamu tidak mau menjelaskannya padaku. Masa itu kamu kata tak boleh cakap. Sekarang ini Rasulullah sudah wafat, boleh tak mencerita?" Maka Fatimah menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, baiklah, sekarang boleh saya cerita sebab Nabi dah wafat. Sekarang aku akan memberitahu kepadamu, dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu padaku, bisikan yang pertama kali, baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, dan baginda biasanya bertadarus Al-Quran 1 atau 2 kali dalam setiap tahun, dan baginda bertadarus dengan Jibril pada kali ini sebanyak 2 kali. 2 kali khatam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, dapat kesan bahawa ajalnya telah dekat. Aku rasa wa inni la aral ajala illa qad iqtaraba. Nabi kata, aku nampak macam umur aku dah nak tamat. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Mana orang yang sebaik-baik orang yang tunggumu di akhirat? Aku. Ayo. Fatimah berkata, apabila aku mendengar bisikan itu, maka aku pun menangis teresak-esak seperti yang ibu tengok dulu. Itu rahsia. Dia kali pertama dia menangis sebab apa? Sebab Rasulullah bagi tahu ajal dia sudah hampir. Nangis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihanku, maka baginda pun berbisik lagi padaku, "Fatimah, ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin au sayyidatan nisa'i hadhihi al-ummah?" Fatimah, mahukah kamu menjadi pemimpin pada isteri orang mukmin, ketua wanita muslimin, atau menjadi wanita bagi umat ini? Lalu aku pun tertawa seperti yang kamu lihat itu. Fatimah dia dah berdedahkan rahsia dia.
apa yang telah dibisik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat. Mana awal-awal lagi tak mau. Sebab dia kata, aku tak akan dedahkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini para pelajar sekalian, kita kena tengok apakah kelebihan yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Jadi ada lagi riwayat lain lagi, katanya Nabi kita bagi tahu kepada Fatimah, dialah di antara anak orang yang terawal yang akan mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wafat. Sebab adik-adik lain sudah mati. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum semua sudah wafat pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Fatimah, dia wafat setelah Nabi wafat beberapa ketika. Allahu Akbar. Ana pergi umrah baru ni, dapat 6 jilid kitab. Nama dia Siratu Fatimah Alul Bait menurut riwayat Ahli Sunnah. Kita ni duk main ke Syiah ya. Buat-buat Syiah ya, duk main hadis Fatimah kan. Oh, hari memperingati Fatimah, hari memperingati Khadijah. Dia duk main lagi tu buat Syiah. Jadi kita bawa kepada dia 6 jilid besar kitab, bahawa kami Ahli Sunnah mencintai Fatimah dengan cinta hakiki, tidak seperti kamu puak Syiah duk muja-muja kepada Ali dengan Fatimah. Bukan cinta, memuja. Ini cukup apa ni? Cukup berbahaya. Maka hadis ini menjadi satu manqabah ataupun yang menunjukkan kelebihan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan hadis ini juga termasuk dalam dalailun nubuwah, dalil kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita beritahu kepada Fatimah, orang yang paling cepat ikut dia mati lepas Nabi wafat, iaitulah Fatimah. Dan memang terjadi seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama, kalau kita sedih, kita jangan meratap, jangan bertempit sekadar kita menangis, sebab itu dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau bertopik melau, lah, itu dia panggil suara jahiliyah. Suara jahiliyah. Kita jangan ikut pokok jahiliyah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab kita ini. Hadis 688. Wa an Thabitin an Anas qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alaina fab'athani fi hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin qalat ma hajatuhu qultu innaha sirrun. Tanda ni baca, innaha sirrun. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Qala Anas wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya Thabit. Rawahu Muslim wa rawal Bukhari ba'dahu mukhtasara. Daripada Thabit radhiyallahu anhu, dari Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiriku ketika aku sedang bermain dengan kanak-kanak. Anas ni budak lagi, dia kanak-kanak lagi. Ummu Sulaim serah dia untuk khidmat di rumah Nabi. Dia mengucapkan salam kepada kami. Tengok, Nabi tengok kanak-kanak, Nabi bagi salam, Assalamualaikum, dan menyuruhku untuk memenuhi sebuah keperluan. Anas, pergi buat satu benda, sehingga aku terlambat pulang kepada ibuku. Ketika aku pulang, ibu bertanya, apa yang menyebabkan kamu terlambat pulang wahai Anas? Aku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk melakukan satu hajat, keperluan. Ibu bertanya lagi, apa hajat itu? Hajat apa? Aku menjawab, ini rahsia. Rahsia, innaha sirrun. Ibu berkata, kalau begitu jangan kamu menceritakan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa pun. Anas berkata, demi Allah, andai aku boleh memberitahu rahsia itu pada seseorang, pasti aku juga akan memberitahumu, hei Thabit.
Sabit tu kawan dia kan. Kawan dia kata boleh. Aku beritahu. Hadis ini dalam Muslim. Maka apa yang kita nak simpulkan daripada hadis ini, bahawa kita kena didik anak-anak kita daripada kecil lagi menjaga amanah. Kita hari ni Masya Allah tabarakallah, usahakan kanak-kanak orang tua pun tak tahu amanah. Masuk mesyuarat, tulis minit rahsia. Belum habis mesyuarat sudah tersebar merata dunia maklumat-maklumat yang dikatakan rahsia. Pasal itulah banyak timbul kartel-kartel sekarang ni, dia panggil kartel. Dah. Kalau polis nak pergi buat apa ni, serbuan mana tepat, sudah ada orang dapat maklumat bahawa hari ni ada sekatan, ada keserbuan di sini. Orang-orang jahat boleh je melarikan diri tanpa susah-susah. Kita mengatakan inilah perkara kepincangan yang berlaku apabila rahsia sudah tidak ada rahsia lagi. Maka kalau satu-satu benda itu dianggap rahsia, hendaklah kita berahsiakan benda itu, jangan disebar-sebarkan kepada orang. Kalau tidak, kita jadi manusia yang tidak amanah, yang tidak menunaikan perjanjian. Inilah yang kita mengatakan di saat akhir mutakhir ini, perkara-perkara etika, perkara-perkara akhlak seperti ini kita semakin longgar, semakin pupus, semakin hilang daripada hati manusia. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan dengan kita belajar kitab apa ni, kitab Al-Adab ini, kita dapat baiki, membaik pulih adab kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah, lebih mulia di sisi Allah dan juga mulia di sisi manusia. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-86, Babul Wafa'i bil Ahdi wa Injazil Wa'di, di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.